Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Inilah kalimah yang Allah beri pada Nabi-Nabi dan perintah Nabi-Nabi untuk ajak manusia kepada percaya tiada Tuhan melainkan Allah. Mula ajak mengucapkan kalimah ni, lepas tu ajak manusia itu percaya pada kalimah. Macam mana dapat tukar daripada cakap kepada percaya? Itu sebenarnya semua orang, terutama orang alim, ulama, patut tahu bahawa Allah tu bukan suruh manusia tu mengucap aja atau tahu aja, tapi manusia tu supaya percaya. Kerana apabila sudah percaya, baru manusia itu akan buat mengikut apa yang dia percaya. Itu semua orang patut tahu tu sebenarnya. Ustaz-ustaz, ulama-ulama patut tahu tu. Mereka patut tahu bahawa manusia tu dia buat apabila dia percaya. Tapi sayang, dia orang tak tahu. Sayang. Ustaz-ustaz pun tak tahu. Yang tahu sikit-sikit orang psikologis, pakar psikologis. Mereka buat kajian dan mereka menemu faktanya bahawa manusia tu tak buat mengikut apa dia tahu, tapi manusia itu akan buat bila dia percaya. Ini benda yang fakta, benda yang diketahui oleh orang psikologis. Manusia itu tak buat mengikut apa dia tahu atau mengikut apa dia cakap. Bila dia cakap tu baru tahu pun, tapi dia akan buat mengikut dia percaya. Jadi apabila manusia tu dah cakap kalimah tu, dah ucap kalimah tu, dia tak cukup untuk manusia itu berubah. Jadi usaha tak boleh hanya setakat suruh orang mengucap atau suruh orang cakap ya Yohanes, qulu la ilaha illallah. Nabi SAW sabda, manusia ucaplah. Kita tak boleh faham setakat tu je, suruh orang mengucap, suruh orang tahu. Tapi kita ingat cukup suruh orang tahu je. Jadi bila orang tu dah tahu, kita pun kata saya punya kerja sudah selesai lah, saya dah buat kerja lah, saya tinggalkan dia. Jadi tinggalkan dia sampai bila pun dia tak percaya, dia hanya tahu. Jadi orang Islam seluruh dunia hari ini, dia hanya mengucap hampir semua, walaupun dia banyak sembahyang. Dia banyak sembahyang, dia hanya baru mengucap, dia belum percaya. Jadi bila kita hanya mengucap, belum percaya, kita mungkin sembahyang, tapi bukan sembahyang kerana perintah Allah dan suka Allah. Sebab sembahyang tu perintah Allah, itu la ilaha illallah tu tak di dalam hati. Dia tak sembahyang kerana perintah Allah, dia sembahyang sebab untuk dapat pahala.
untuk selamat dari neraka. Jadi banyaklah kita ingat dia dah percaya, belum percaya pada Allah lagi. Percaya pada percaya pada inilah, tahulah dapat ni buat dapat pahala, dapat pahala, yang ini buat dapat dosa. Jadi dia tahu je. Kan? Jadi dia pun buatlah. Jadi manusia ni kalau dia buat bukan kerana Allah perintah dan bukan untuk sukakan Allah, punya amalan tu nilainya tak ada, tak diterima. Kita ingat dia orang agama, tapi rupa agama. Orang agama tak. Macam Yazid, rupa ada kan. Sebab tak buat semua kerana perintah Allah, tak buat kerana perintah Allah. Sebut ada, mungkin lupa sebut pun. Sebab niat kita semayang kerana Allah je. Saja semayang zuhur 4 rakaat kerana Allah. Kerana Allah tu tak berjelas. Suka kerana Allah mana? Kita kata kalau kita buat amal, kita nak cari redha Allah. Jadi patut disebutlah. Kalau tak disebut, mana nak tahu? Bila tak tahu, mana nak percaya? Saya semayang 4 rakaat zuhur kerana Allah yang diajar selama ni pada semua orang Islam. Sepatutnya diajar kerana perintah Allah dan untuk cari redha Allah ataupun untuk sukakan Allah. Itu yang baru jelas. Itu baru cakap tu, belum percaya lagi. Jadi macam mana tiada Tuhan melainkan Allah ni memasuk dalam hati? Percaya. Itu patut semua orang Islam seluruh dunia faham. Dia tak faham hingga ke hari ni. Yang mula-mula cakap ni saya, dengan izin Allah. Kita buat mengikut apa kita percaya. Kita tak buat apa yang kita tahu. Jadi banyak tahu, dia orang ingat banyak boleh buat. Jadi untuk banyak tahu, kita buka banyak sekolah. Sekolah agama. Atau kita belajar agama lah. Kalau kita buat masuk madrasah, sampailah bertahun-tahun untuk hanya tahu. Jadi kita ingat banyak kita tahu, banyak kita buat. Jadi ada tak kamu nampak orang banyak tahu, banyak buat? Kadang dia dah habis dah, orang dah panggil ustaz dah, yang dia boleh buat sembahyang. Lain-lain semua tak boleh buat. Ikhlas tak ada. Apa pemurah tak ada. Dia ustaz, dia banyak tahu tapi dia kelekut. Sedekah tak mau, terima sedekah je dia. Bukan terima sedekah, terima hadiah. Bagi tak ada. Jadi amalan tak ada, tahu pun ada. Cakap agama tahu, bercakap je. Lepas tu dia belajar agama, lepas tu dia cakap agama. Itu je lah kerja dia. Dengan tu dia dapat duit. Dia tak dapat ikhlas. Dia tak dapat pemurah. Tak dapat orang yang pemaaf. Jadi tahulah tapi tak dapat buat sebab tak percaya la ilaha illallah. Jadi bagaimana daripada tahu nak percaya? Itu tak tahu. Yang satu dah tak tahu, yang kedua lagi tak tahu. Yang satu tak tahu, kita bukan hanya tahu, kita kena percaya. Baru kita boleh buat. Baru kita boleh taat Allah kerana perintah Allah untuk semua. Baru. Itu tak tahu. Jadi yang kedua tentu tak tahu lah. Dan yang ketiga tak tahu, keempat apa tak tahu. Hanya tahu belajar agama je. Jadi semua kat dunia ni orang tahu je. Banyak orang tahu agama. Yang belajar sampai 8 tahun. Belajar 2-3 madrasah, belajar semua tahu je. Tapi basic tu dia tak tahu. Semua tahu tu tak boleh amal. Tiada Tuhan melainkan Allah.
Muhammad itu pesuruh Allah. Basic. Jadi inilah namanya hati. Apa kita percaya. Apa kita percaya itu namanya hati. Saya itu yang dikata, kalau hatinya baik, baiklah manusia. Tapi orang tak tahu apa hati dia. Hati itu apa kita percaya. Tak tahu. Tahu tak dia? Tahu tak kamu semua? Sebelum saya bagi tahu. Tak tahu? Jadi kalau tak tahu, macam mana nak usaha atas percaya? Itu pun tak tahu. Semua orang Islam semua tak tahu. Hampir kebanyakan tak tahu kecuali dengar saya lah. Yang dengar. Yang tak dengar tak tahu. Hati tu apa kita percaya? Tak tahu. Orang Islam rata-rata ingat hati tu jantung. Jantung. Jadi itu tak betul kan. Jantung baik, baiklah manusia tu. Tak. Mana betul, mana boleh. Kita kata kalau jantung baik, baik manusia. Kalau macam itu, doktor perubatan lah yang boleh rawat agama, orang yang tak beragama ni. Jadi taat agama, bukan ni ustaz atau apa, doktor perubatan. Tapi ada orang banyak jantung yang bukan Islam pun ada jantung bagus. Macam orang Islam, bukan bila jantung dia baik, manusia tu baik. Itu dah salah. Tafsir tu dah out. Sibuk cerita macam-macam. Cerita itu, cerita Dajjal, cerita akhir zaman, tanda-tanda datang Mahdi, tanda-tanda datang Dajjal. Ceramah tu. Itu tahu je tu, tak baik. Itu pemain asyik lagi. 10 perkara yang ini, 10 perkara yang itu. Percaya tak ada? Percaya pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tahu aja. Bila tahu, percaya tak ada, taat Allah tak ada. Kalau taat bukan untuk kerana Allah suruh dan untuk suka Allah. Dia setiap amalan tu akan diterima bila niat betul. Kerana perintah Allah. Kalau kita beramal aja banyak pahala supaya dapat syurga. Orang yang tamak, dia banyak amal. Dia nak syurga, nak banyak pahala, nak kira pahala. Kan? Tapi satu hari dia letih. Dan berhenti. Macam yatim. Kan? Dia tak boleh sustain. Kalau kita beramal untuk pahala ni, ada kala kita tak berapa semangat. Semangat dah turun, keinginan nak pahala pun turun. Jadi amal jadi mendatang, tak ada bersemangat. Macam Rashidi. Selagi kita tidak buat amal kerana perintah Allah dan untuk suka Allah, dia tak ada roh. Dia hanya rupa. Jadi banyakkan orang beramal kita tengok kat dunia ni sebenarnya lah. Sebab dia diajar macam tu. Diajar oleh ustaz yang tak ada percaya juga. Ni pahala, ini pahala, itu pahala. Bulan puasa ni pahala. 10 akhir Ramadan ini pahala. Kalau dia orang tahu pahala ni, dia dah tahu dah, bukan dia tak tahu. Sebenarnya bila dia percaya pada janji Allah. Kita diberitahu tentang pahala-pahala ni ialah supaya kita percaya pada janji. Bukan nak pahala. Percaya pada janji Allah ni namanya ihtisab. Nah, jadi dalam agama ni dia ada ihtisab. Ihtisab bukan nak pahala. Nak pahala dengan percaya dengan janji Allah ni lain. Kalau kita beramal dengan yakin akan janji Allah, dia lain dengan beramal untuk dapat pahala. Beramal dengan yakin akan janji Allah, orang iman kuat. Kalau iman dia kuat, baru dia boleh beramal dengan yakin pada janji Allah.
Bila dia yakin dengan janji Allah tu lah, kan, maka nilai amal dia bertambah. Kalau kita beramal dengan ihsan, merasai Allah melihat, itu pun kena ada la ilaha illallah je. Tiada Tuhan melainkan Allah tu masuk dalam hati kita memang percaya Allah tu ada. Jadi kita semayang, kita ada ihsan lah. Kalau itu tak ada, ihtisab tak ada, ihsan tak ada, ikhlas tak ada, jadi apa yang ada? Jadi yang tahu pahala. Jadi kita kira lah, kalau semayang di sini 27, semayang dekat Mekah 100,000, kan? Semayang di Masjid Nabi 50,000. Jadi dia pun pergi Mekah, kan? Dia semayang, dari kira lah. Jadi ada satu orang tu, dia pun dah lama duduk Mekah, berapa lama, dia balik Indonesia. Jadi dia ajak kawan dia suruh buat maksiat. Jadi macam kau bawa balik Mekah, dia kata saya dah banyak pahala dapat kat situ, sikit tu ni tak apalah, tolak. Dah macam itu lah. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia semayang untuk dapat pahala. Dia agama tak macam tu. Dia bukan diberi tahu pahala ni untuk kita dapat. Ini orang Islam banyak tak tahu. Untuk kita percaya, macam hadis fadilat ni, fadilat amal, semua tu hadis-hadis kelebihan. Orang Islam ingat Nabi bagi tahu dia pahala-pahala tu supaya kita buat untuk dapat pahala. Lah. Memang kau ni tak percaya kau pandai pada Nabi lagi buat amal bukan untuk pahala. Kau faham lagi lebih daripada Nabi sebab beritahu dia jangan beramal untuk dapat pahala. Nabi bagi tahu pahala ni, pahala tu. Nabi bagi tahu pahala ni, pahala tu bukan kita supaya beramal untuk dapat pahala. Banyak yang silap. Jadi dia marahlah kita kalau cakap jangan buat amal untuk dapat pahala. Kau macam bagus sangat, kau lebih pandai pada Nabi. Ini ada hadis. Jadi mereka ingat hadis tu supaya kita buat untuk dapat pahala. Bukan. Itu tak dijelaskan pada orang tabligh, pada orang Islam lah umum. Jadi semua buat amal untuk dapat pahala. Dia kata betul. Ini betul ni, buat amal untuk dapat pahala. Nabi bagi tahu. Kau siapa? Siapa engkau? Nabi bagi tahu pahala semayang berjemaah 27, lebih baik hadis 25. 25 tu untuk semayang perlahan, 27 yang kuatnya suara. Tapi bukan untuk kita dapat pahala, kita niat kita. Niat kita untuk sukakan Allah. Di sini dia halus agama. Jadi nak sukakan Allah tak ada, nak dapat pahala mana boleh dapat amal tu boleh diterima. Niat tak betul, berpuas cakap niat tak betul, marah kita. Nasuha tu, Dr. Nasuha, macam dia pandai agama. Tak mau terima hadis fadilat. Saya bukan tak terima hadis fadilat. Hadis fadilat tu memberitahu fadilat bukan untuk kita gairah beramal untuk dapat pahala, untuk kita yakin. Jadi bila kita akan dapat yakin? Bila kita baca hadis fadilat, bila kita yakin tinggi. Bila kita punya yakin tinggi, bila kita dengar hadis tu, kita tak buat amal untuk dapat pahala. Kita percaya itu amal berharga, diberi tahu pahala sebab dia berharga. Itu maknanya. Jadi kita kena buat sungguh-sungguh, bukan sebab nak dapat pahala, kerana yakin dia amal berharga di sisi Allah, bernilai. Sebab itu diberi 27 pahala, 25 pahala dari semayang itu berharga. Bila berharga, maknanya Allah sangat suka. Jadi kita beramal dengan percaya dengan janji Allah, dan kita beramal bahawa dia berharga.
Saya tak boleh buat main-main, ini amalan. Macam tu lah. Baru bukan untuk kira pahala macam Yazid dengan Rashidi, betul tak? Dan banyak orang, semua orang. Semua. Kenapa saya tak dapat beramal dengan yakin pada janji Allah? Yakin tak ada. Dia la ilaha illallah tu mau dapat yakin baru tinggi bukan sikit. Baru boleh bersemayang dengan ihtisab, dengan yakin punya Allah. Baru boleh semayang dengan ihsan, merasai Allah melihat, Allah tu ada. Baru boleh buat amal untuk suka ke Allah, Allah ada. Itu yang. Jadi bila tidak ada yakin macam Yazid ke tahap yang Allah mahu, maka beramal nak suka ke Allah tak boleh, merasai Allah melihat tak boleh, yakin dengan janji Allah tak boleh. Cara bolehlah, lebih kurang. Itu makna tak betul cara lah. Kalau semayang dah tak ada ihsan, ikhlas, dia tak cara Nabi. Kalau kita sebut cara Nabi SAW, dia bukan sebenarnya hanya tunduk, rukuk, sujud saja. Itu rupa semayang. Tapi cara Nabi ni termasuk ihsan, ikhlas, ihtisab. Itu ada. Itu cara Nabi. Kalau kita kata kahwin dua, itu rupa dia. Cara Nabi untuk suka ke Allah. Nabi tak kahwin untuk puaskan nafsu dia. Kalau kita kahwin untuk puaskan nafsu, saya ni kuat kan, kuat nafsu, macam Hanzalah. Kenapa kau kahwin dua, Hanzalah? 3. Saya kuat lah. Saya tak boleh satu. Kan? Apa niat kau kahwin? Untuk puaskan nafsu. Jadi puaskan nafsu dia yang kuat tu, dia kahwin, dia bukan kahwin dengan sunnah Nabi. Cara Nabi, cara termasuklah semua tu sunnah dia. Nabi tidak kahwin untuk puaskan nafsu. Yang dituduh oleh orang lah, orang nampak orang kahwin banyak ni nak puaskan nafsu sebab dia macam tu. Tapi Nabi tidak. Nabi kahwin ni kerana perintah Allah. Allah perintah tu baru dia buat. Mana dia kahwin tak ada perintah Allah. Begitu juga dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang PAS kata nak dapat kuasa. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia nak kuasa. Dia faham kita kena dapat kuasa. Sebab itu kita buat parti PAS. Nak dapat kuasa, cara sekarang mesti masuk pilihan raya. Jadi atas perkara itu dibenarkan. Dia kata. Jadi mereka anggap Nabi pun macam dia orang. Nabi pun macam dia orang. Nabi tak pergi hijrah ke Madinah untuk dapat kuasa. Berdosa dia cakap macam tu. Jadi merendahkan Nabi macam orang PAS juga. Nabi tak macam orang PAS. Tinggi Nabi punya iman. Nabi takkan buat melainkan perintah Allah. Allah suruh. Maka Allah suruh dia hijrah, baru dia hijrah. Dah lama. Semua ada wahyu. Bila masa dia nak hijrah, kenapa dia, Allah bagi tahu dia dengan siapa engkau kena hijrah. Jadi Nabi SAW berhijrah bukan untuk dapat kuasa. Nabi kahwin ramai bukan nak puaskan nafsu, nak sukakan Allah, nak cari keredaan Allah. Tak mungkin Nabi buat. Apa pun Nabi tak buat, melainkan untuk mendapat keredaan Allah, suka Allah. Tinggi Nabi tu. Mana boleh macam Hanzalah. Hanzalah ingat dia macam Nabi juga. Jadi dia kata nak amal sunnah, kahwin 2, 3. Sekarang dia tak ada isteri lagi, dah berniat kahwin 3. Bayangkanlah. Dia tak tahu lagi susahnya kahwin tu. Dia ingatkan yang senang itu je. Yang sedap tu. Dia tak payah tengok baju isteri dia, makan isteri dia, rumah isteri dia. Dia bila kita buat apa ni, kita nikah ni, aku terima nikahnya. Maknanya sebenarnya Rashidi kan, dia tak faham tu Rashidi. Dia ingat yang 15,000 serba satu tu lah.
Lepas tu dah dapat perempuan tu, aku boleh buat apa aku suka. Aku itu je. Aku dah dapat 15,000, itu pun bukan duit dia. Duit mak bapak dia. Duit bapak lah, mak. Jual tanah tu. Yang buat main nak buat anak dia yang seorang ni. Dia ada 2 anak aja. Jadi anak dia ni nak kahwin. Bapak dia, mak dia ingat manalah anak nak kahwin. Dia duit tak ada. Sempurnakanlah keinginan anak. Kesian dia. Kita ada tanah, kita jual lah. Bagi dia kahwin. Dengan Rashidah. 15,000 mula-mula serba satu. 15,000 serba satu, lebih kurang 20,000 lah. 15,000 campur lagi 5,000 emas, itu cincin, gelang, rantai, lebih kurang 25,000 lah. Jadi Pakcik Rashidi dah terperanjat, mau bagin sekarang. Tawar menawar. Kau tengok. Ini orang Minang, dia tawar menawar. Dia macam beli barang. Beli barang lah. Bila mak bapak Rashida cakap serba satu, uncle dia tak setuju kan, boleh tak tawar? 15,000 saja. Bersih. Nama dia yang pun setuju, Rashidi. Rashidi tak kata bila dia aku terima nikah bila Rashida dengan mas kahwin ni kan. Dia tak tahu bahawa terima nikahnya tu di belakang tu ada tanggungjawab. Ini yang orang Islam tak tahu. Bila dia terima kalimah, disebut kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna aku naik saksi tidak ada Tuhan dan Allah Muhammad. Di belakang tu ada apa? Ada kerja, ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan sikitnya. Tanggungjawab sangat besar. Yang mana gunung pun tak terima kalimah ni, tak sedia. Siapa pun tak terima. Amanah ni nama. Amanah. Manusia terima. Terima amanah yang disebut oleh Allah. Kalimah ni lah. Di belakang kalimah ni ada tanggungjawab besar. Taat Allah. Kan? Jadi kerana manusia menerima kalimah ni, sebab itu manusia tak taat, dia masuk neraka. Manusia yang taat masuk surga sebab dia dah manusia, dia dah terima amanah. Tahu? Faham? Faham tak kenapa kucing tak masuk neraka? Kenapa lembu tak masuk? Kalau dia tak taat, dia tak ada terima amanah tu. Manusia ni terima sebab manusia ada kemampuan tu. Jadi atas kesediaan menerima amanah ni lah manusia diseksa kalau tak menunaikannya. Kalau tak menerima kalimah ni, dia diseksa. Kenapa pula manusia diseksa? Kucing tak ada, anjing tak ada, kerbau tak ada. Sebab dia tak menerima amanah ni. Tapi manusia dia menerima kan. Sebab itu dia diseksa. Allah bagi tahu dah. Dan dia diberi ganjaran dari reward, jannah, syurga. Syurga neraka tu untuk manusia sebab dia menerima amanah ni. Jadi begitu juga kahwin. Kena sediakan rumah dia. Ini rumah pun tak ada Rashidi. Menumpang tempat tadika. Dia tak betul. Sampai hari ni rumah tak ada. Sebab tu saya bagi tahu dia bila dapat duit tanah ni, pertama dia kena ada rumah. Kecil tak apa. Jangan rumah sewa. Rumah sewa boleh pindah randa. Mau ada rumah. Lepas tu jangan dia sibuk nak cari isteri lagi. Dapat tu. Dia kena rumah-rumah yang dia boleh beli. Lepas tu duduklah, kecil pun nanti dibesarkan macam tu lah. Lepas tu diberi makan, minum, tak boleh bagi lapar. Pakaian dia ada. Pakaian dia apa yang kita pakai. Dia tak adalah mahal. Kalau kita mahal, dia mahal. Kita murah, dia murah. Makan bagus dia. Itu semua kena disediakan untuk dia. Pakaian dia, makanan dia, rumah untuk kediaman dia. Yazid mana sediakan rumah lagi untuk isteri dia? Ada Yazid? Dia tumpang mak mentua tu tak betul. Bila dia tumpang, dia kena bayar sewa. Baru namanya
Betul lah kan? Mak mentua tu bagi 3 hari boleh dah duduk. Bila kita dah pindah, tetamu kan? 25 tahun. Apa dia? 3 hari lah. Tak 3 hari tetamu kan? Hak tetamu. 3 hari, 30 tahun. Jadi itu dah tak betul. Jadi kita kena berhutang dengan mak mentua tu. Ya. Betul. Itu sebenarnya kalau kita nak jadi betul-betul bertanggungjawab. Aku terima nikahnya. Jadi hari ni kalimah ni di belakangnya ada tanggungjawab. Macam mana kalimah tu mau masuk dalam hati? Pertama perintah kita kena buat. Kita kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW tahu. Dengan niat nak bawa suka. Sehingga Allah suka, Allah masukkan kalimah tu dalam hati. Bila masuk dalam hati, baru kita dapat buat hak kalimah ni. Tuntutan kalimah yang lain. Gas sejak.